Vladimir Putin, seorang ahli politik Rusia yang merupakan bekas perisik di Badan Perisikan Rusia KGB yang sekarang ini memimpin Rusia selama 20 tahun, dipilih sebagai presiden bagi penggal keempat sejak Mei 2018. Beliau telah memimpin Persekutuan Rusia dengan berkhidmat sebagai Perdana Menteri, Akting Presiden dan Presiden sejak tahun 1999. Kuasa beliau diakui sama hebat dengan rakan sejawatannya iaitu Presiden Amerika Syarikat kerana memimpin sebuah negara yang berkuasa di dunia. Putin juga dilihat sebagai seorang yang agresif dalam mengembangkan pengaruh Rusia dan polisi politik di mata dunia. Jadi, video kali ini kita akan melihat Rusia di bawah kepimpinan Vladimir Putin. Teruskan menonton. Kehidupan awal. Ibunya bernama Maria, seorang pekerja kilang manakala bapanya pernah berkhidmat untuk armada kapal selam tentera laut Soviet semasa Perang Dunia Kedua dan kemudiannya bekerja sebagai penyelia di kilang. Di dalam buku rasmi biografi beliau, Putin menyatakan bahawa beliau adalah dari golongan rakyat biasa dan beliau hidup secara rakyat normal untuk jangka masa yang lama dan sentiasa terikat dengan cara tersebut. Semasa di sekolah menengah, beliau mempelajari seni mempertahankan diri judo dan mempunyai tali pinggang hitam dalam judo. Pada tahun 1975, Putin menamatkan pengajian dalam jurusan undang-undang dari Leningrad State University, Rusia, di mana beliau pernah mempunyai seorang tutor, Anatoly Sobchak, iaitu seorang pemimpin politik yang meningkat naik semasa era reformasi politik Rusia. Ketika menjadi penuntut kolej, Putin juga diwajibkan untuk menyertai Parti Komunis Soviet Union, tetapi kemudiannya meninggalkan parti itu pada Disember 1991. Putin tidak memulakan kerjaya di dalam bidang undang-undang, akan tetapi direkrut sebagai ahli KGB pada tahun 1975. Beliau berkhidmat sebagai perisik luar negara KGB selama 15 tahun dan 6 tahun terakhir beliau bertugas di Jerman Timur. Setelah meninggalkan KGB pada tahun 1991 dengan pangkat Lieutenant Colonel, beliau kembali ke Rusia dan bertugas di Leningrad State University. Putin kemudian menjadi penasihat kepada bekas tutor beliau iaitu Anatoly Sobchak yang baru dilantik sebagai Datuk Bandar Saint Petersburg. Disebabkan reputasi Putin yang bagus dalam politik, beliau diangkat menjadi timbalan Datuk Bandar Saint Petersburg yang pertama pada tahun 1994. Jumlah kekayaan. Pendapat mengatakan Putin adalah individu yang terkaya di dunia, akan tetapi jumlah kekayaan sebenar tidak diketahui. Pakar ekonomi bebas Rusia dan Amerika Syarikat menjangkakan kekayaan Putin sebanyak 70 hingga 200 bilion US dollar. Walaupun dinafikan oleh jurucakap rasmi beliau bahawa Putin mempunyai kekayaan yang tersembunyi, para pengkritik di Rusia dan seluruh dunia yakin bahawa Putin telah berjaya menggunakan pengaruhnya dan kuasanya selama lebih 20 tahun untuk mengumpul kekayaan yang banyak. Dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 1999. Selepas berpindah ke Moskow pada tahun 1996, Putin menyertai pejabat pentadbiran Presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin. Dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh Putin, Yeltsin kemudiannya memberikan jawatan pengarah Pejabat Keselamatan Persekutuan FSB iaitu Agensi Perisikan Rusia yang baru dan setiausaha di agensi berpengaruh Majlis Keselamatan Negara. Pada 9 Ogos 1999, Yeltsin melantik Putin sebagai Acting Prime Minister. Pada 16 Ogos, Perlembagaan Rusia bersetuju menjadikan Putin sebagai Perdana Menteri. Pada hari Presiden Yeltsin melantik Putin sebagai Perdana Menteri, beliau menyatakan keinginan untuk bertanding jawatan Presiden dalam pilihan raya pada tahun 2000. Walaupun pada awalnya belum cukup dikenali, Putin berjaya menjadi popular sebagai Perdana Menteri apabila beliau mengatur operasi ketenteraan dalam perang di Chechnya melawan golongan pemisah yang tidak diiktiraf Rusia pada Ogos 1999 sehingga April 2009. Putin sebagai Acting Presiden. Presiden Boris Yeltsin telah meletakkan jawatan secara tiba-tiba pada 31 Disember 1999 yang disyaki kerana rasuah. Seterusnya, Perlembagaan Rusia telah melantik Putin sebagai Acting Presiden. Kemudian pada hari yang sama, Putin dengan kuasa beliau telah mengarahkan Yeltsin dan keluarganya tidak dikenakan sebarang tuduhan. Pilihan raya seterusnya dijadualkan pada Jun 2000, akan tetapi diawalkan pada bulan Mac 2000. Pada awalnya, Putin ketinggalan di belakang pesaingnya. Namun, disebabkan pelibatan Putin dalam perang di Chechnya semasa menjadi akting presiden, beliau berjaya memenangi pilihan raya dengan 53% undi dan dilantik sebagai Presiden Rusia. Penggal pertama sebagai Presiden Rusia. Selepas majlis pelantikan pada 7 Mei tahun 2000, pentadbiran Putin menghadapi cabaran pertama apabila beliau dituduh tidak mengendalikan tragedi kes kemalangan kapal selam Kursk dengan baik. Beliau dikritik kerana tidak menamatkan percutian dan hanya melawat tempat kejadian 2 minggu selepas itu. Pada 23 Oktober 2002, seramai 50 orang pejuang bersenjata menahan 850 orang tebusan
Dipercayai 170 individu mati di dalam serangan gas oleh pasukan khas bagi menamatkan krisis itu. Kurang seminggu selepas itu, Putin meningkatkan lagi kemarahan tentera Rusia di Chechnya sebagai respon untuk mengelakkan serangan puak tersebut di masa hadapan. Kekerasan polisi Putin dalam menangani isu Chechnya dilihat sebagai berkesan oleh rakyat Rusia. Walaupun Putin banyak menghapuskan pergerakan pemberontak Chechnya, namun Perang Chechen kedua masih belum berakhir kerana masih terdapat serangan yang berlaku. Pada penggal pertama sebagai presiden, Putin banyak memfokuskan untuk memperbaiki ekonomi Rusia dengan membuat pelbagai tawar-menawar dengan pihak jutawan yang banyak menguasai kekayaan di Rusia semenjak Soviet Union dibubarkan awal 1990-an. Pihak ini boleh terus meneruskan kekuasaan ekonomi di Rusia, akan tetapi perlu menyokong dan bekerjasama dengan kerajaan Putin. Berdasarkan laporan yang ditulis di Radio Free Europe pada tahun 2005, ramai jutawan Rusia yang meningkat naik di waktu kerajaan Putin dibantu dengan hubungan rapat dengan Presiden Putin sendiri. Wartawan British dan pakar hubungan antarabangsa juga menulis bahawa akhir penggal kedua pentadbiran Putin sebagai presiden, taraf hidup rakyat semakin baik dan rakyat Rusia sendiri boleh merasakan perubahan tersebut. Penggal kedua Putin sebagai presiden. Pada 14 Mac 2004, Putin dengan mudah memenangi pilihan raya presiden dengan 71% undi. Putin meneruskan fokus untuk memperbaiki sosial dan ekonomi rakyat Rusia yang terkesan dengan pembubaran Soviet Union yang juga baginya bencana geopolitik terbesar pada kurun ke-20. Pada tahun 2005, Putin melancarkan National Priority Projects untuk memperbaiki sektor kesihatan, pendidikan, perumahan dan pertanian di Rusia. Putin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Perlembagaan Rusia menetapkan presiden tidak boleh berkuasa bagi 3 penggal berturut-turut. Oleh itu, naib Perdana Menteri dipilih sebagai presiden. Pada 8 Mei 2008, Putin dilantik semula sebagai Perdana Menteri Rusia. Dalam sistem pentadbiran kerajaan Rusia, Presiden dan Perdana Menteri berkongsi tanggungjawab masing-masing sebagai ketua negara dan ketua kerajaan. Oleh itu, Putin masih mengekalkan dominasi di dalam sistem politik negara. Pada September 2011, Presiden Medvedev mencadangkan kepada Kongres Rusia supaya Putin bertanding jawatan presiden semula pada 2012. Penggal ketiga Putin sebagai presiden. Pada Mac 2012, Putin memenangi jawatan presiden buat kali ketiga dengan 64% undi. Walaupun terdapat protes dan tuduhan daripada rakyat tentang proses pilihan raya yang tidak adil, beliau dilantik sebagai presiden pada 7 Mei 2012 dan melantik bekas presiden sebagai Perdana Menteri. Putin kemudiannya membuat perubahan dalam polisi domestik dan luar Rusia. Pada Disember 2012, Putin meluluskan undang-undang melarang pengambilan kanak-kanak Rusia sebagai anak angkat oleh rakyat Amerika. Undang-undang ini menerima kritikan antarabangsa terutamanya Amerika Syarikat. Pada tahun seterusnya, Putin memberi jaminan suaka kepada Edward Snowden yang merupakan individu dikenaki di Amerika Syarikat kerana membocorkan maklumat rahsia yang diperolehi beliau di website WikiLeaks. Presiden Obama membalas dengan membatalkan pertemuan dengan Putin yang dijadualkan pada Ogos 2013. Pada Disember 2017, Putin mengumumkan untuk meneruskan penggal sebagai presiden selama 6 tahun dan bukannya 4 tahun seperti sebelumnya dan akan bertanding sebagai calon bebas di mana bermaksud tidak lagi bersama dengan Parti United Rusia. Di dalam ucapan tahunan Parlimen pada Mac 2018, Putin menyatakan bahawa tentera Rusia telah berjaya membina peluru berpandu nuklear jarak jauh. Pegawai tentera Amerika Syarikat yang tidak yakin dengan berita tersebut menyatakan dakwaan Putin adalah hanya untuk menegangkan lagi hubungan Rusia dengan Barat dan untuk meraih undi rakyat Rusia. Penggal keempat Putin sebagai presiden. Pada 18 Mac 2018, Putin sekali lagi menang besar dalam pilihan raya dengan 76% undi. Walaupun mendapat tentangan dalam cara pentadbirannya pada penggal ketiga, pesaing beliau hanya memenangi 13% undi. Sejurus selepas kembali menjadi presiden, Putin mengumumkan tidak akan bertanding semula pada tahun 2024 seperti yang digariskan dalam perlembagaan Rusia. Pada Januari 2020, Putin mengumumkan akan mengubah perlembagaan Rusia dan akan memansuhkan tempoh penggal presiden yang membolehkan kuasa beliau sebagai presiden tanpa sebarang had tempoh. Perubahan dalam perlembagaan ini diluluskan oleh Badan Persekutuan Rusia, akan tetapi Putin menyatakan akan membuat satu referendum mengenainya yang dikritik oleh sebagai pemerhati hanya aksi politik. Tidak menghairankan apabila keputusan yang diperolehi menunjukkan agenda Putin disetujui dan pihak pemakam menyatakan tiada badan bebas yang memantau proses tersebut. Kesimpulannya, 20 tahun kemudian, Rusia boleh dikatakan sudah mencapai kebuntuan dalam perkembangan domestik, politik dan ekonomi. Penyokong Putin sendiri berpendapat Rusia memerlukan perubahan politik, akan tetapi akan dibangkang keras oleh Putin. Putin dilihat mahu berkuasa untuk tempoh yang lama.
Negara Rusia ialah negara yang paling besar di dunia dengan keluasan sekitar 17.1 juta kilometer persegi, iaitu 2 kali ganda keluasan negara Kanada dan hampir sama dengan keluasan benua Amerika Selatan. Negara ini juga meliputi 1/8 dari keluasan daratan dunia. Walaupun mempunyai keluasan terbesar, negara ini mempunyai jumlah populasi yang sedikit, iaitu hanya sekitar 146 juta penduduk berbanding negara lain seperti China berjumlah 1.4 bilion penduduk pada tahun 2021. Ini kerana kebanyakan kawasan daratan di Rusia adalah tidak sesuai dihuni kerana faktor geografi bergunung dan iklim yang sangat sejuk. Kebanyakan penduduk tertumpu di sebelah barat dan kawasan selatan dari garisan 60 darjah latitud bumi, dan bandar seperti di Moskow mempunyai 12.7 juta penduduk, manakala Saint Petersburg mempunyai 5.5 juta penduduk. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa negara Rusia sangat besar. Teruskan menonton. Rusia atau nama rasminya ialah Federasi Rusia mempunyai 85 wilayah yang kesemuanya mempunyai hak yang sama di wilayah diduduki dan kebebasan tertakluk kepada Perlembagaan Tertinggi Federasi Rusia. Disebabkan mempunyai kawasan yang luas, Rusia mempunyai sumber alam yang pelbagai dan merupakan negara yang mempunyai simpanan gas asli yang paling banyak, kedua bagi simpanan arang batu dan ke-8 bagi simpanan minyak dunia. Geografi. Rusia terletak di plet tektonik Eurasia, bersempadanan di utara dengan Lautan Arktik, timur dengan Lautan Pasifik, selatan dengan Lautan Baltik dan Laut Kaspia. Pergunungan Ural yang merentasi dari utara ke selatan memisahkan kawasan Eropah dan Asia juga menjadi faktor penting dalam sejarah perluasan kawasan Rusia. Di kawasan barat sebelah Pergunungan Ural, dari segi budaya dan fisiografinya adalah mirip dengan Eropah Timur, manakala kawasan di sebelah timur pula dikenali sebagai Siberia. Wilayah yang terbesar dan paling sejuk di dalam Rusia ialah Sakha Republic seluas 3.1 juta kilometer persegi, iaitu 1/6 dari Rusia dengan 40% kawasan terletak dalam lingkungan bulatan Arktik. Di kawasan ini, suhu di musim sejuk mencapai negatif 40 darjah Celsius hingga negatif 50 darjah Celsius. Di wilayah ini juga amat kaya dengan sumber mineral seperti minyak, emas dan belian. Lombang belian Mirny adalah antara lubang terbesar yang digali manusia dengan kedalaman 525 meter. Sungai Volga yang terletak di bahagian barat Rusia mengalir dari tengah Rusia ke Laut Kaspia ialah sungai terpanjang, iaitu 3,531 km di benua Eropah. Ia merupakan sungai terpenting bagi pengairan pertanian dan penjanaan kuasa hidroelektrik. Tasik Baikal di selatan Siberia ialah tasik paling tua sekitar 25 juta tahun dan mempunyai kedalaman sekitar 1,700 meter serta merupakan tasik air tawar terbesar di dunia. Walaupun mempunyai keluasan yang besar, kebanyakan kawasan di Rusia adalah tidak sesuai untuk pertanian kerana terlalu sejuk, dan kawasan paling utara Rusia dikenali sebagai tundra mempunyai suhu sekitar negatif 50 darjah Celsius dan tanah dilitupi salji. Di bahagian selatan dari kawasan tundra ialah kawasan taiga, iaitu terdapat hutan yang subur dengan pokok pine dan lain-lain serta pernah menjadi sumber pembalakan terbesar dunia. Kemudian di sebelah selatan, taiga ialah kawasan hutan bersuhu sederhana dan akhir sekali step, iaitu dataran rumput yang tidak ditumbuhi pokok kerana hujan yang sedikit. Sejarah perluasan tanah dan pemerintahan monarki Rusia. Secara amnya, kedudukan geografi sesebuah negara akan menentukan masa depannya. Landscape geografi Rusia pada hari ini adalah dibentuk oleh faktor fizikal seperti iklim dan topografi serta peristiwa sejarah penting. Kenapa ibu negara Rusia adalah Moskow dan populasi tertumpu di bahagian barat? Sejarah Rusia bermula pada kurun ke-9 apabila kaum Slavik Timur membina sebuah federasi di Kiev, Ukraine yang dikenali sebagai Kievan Rus. Tentera Mongol yang meluaskan empayar ke Kievan Rus pada tahun 1240 kemudiannya menyebabkan pentadbiran Rusia terpaksa berpindah ke Moskow. Pada kurun ke-13, Moskow adalah bandar terpenting dan ditadbir oleh sistem beraja dinasti Rurik dan mampu menguasai kawasan berhampiran di wilayah Rus yang didiami oleh suku Slavik Timur. Bermula pertengahan tahun 1400, wilayah Moskow atau Moskovi berjaya berkembang dengan cepat dari keluasan 20,000 km persegi pada tahun 1300 menjadi 430,000 km persegi pada tahun 1462. Dalam perang Battle of Ugra pada tahun 1480, tentera Raja Ivan ketiga bersemuka dengan tentera Mongol di Sungai Ugra. Akan tetapi disebabkan kem tentera mereka telah diserang dan ketiadaan sokongan dari pihak sekutu untuk menghadapi kekuatan Rusia, tentera ini telah berundur tanpa sebarang pertumbuhan darah. Selepas itu, ufti tidak lagi dibayar kepada pihak Mongol, menandakan pengakhiran kekuasaan Mongol ke atas Moskow. Kemudiannya pada tahun 1584,
keluasan Rusia meningkat kepada 5.4 juta kilometer persegi. Pada waktu ini juga, tampuk pemerintahan diambil oleh Ivan keempat atau Ivan the Terrible dan mengiktiraf dirinya sebagai Raja Tsar pertama. Beliau adalah cucu kepada Ivan the Great, juga merupakan dari dinasti Rurik. Pada waktu di bawah pemerintahan Ivan the Terrible ini, berlaku perluasan kawasan oleh orang-orang Cossack yang mengembara ke arah timur dari pegunungan Ural menuju ke Siberia. Pada ketika itu, kawasan Rusia adalah 77% keluasannya pada hari ini. Pada tahun 1645, keluasan Rusia merentasi jauh ke kawasan timur sehingga pesisiran lautan Pasifik, termasuklah Alaska. Alaska kemudian dijual kepada Amerika Syarikat pada tahun 1867 dengan nilai hanya 7.2 juta US dollar. Menurut Presiden Persatuan Geografi, peluasan wilayah ke timur tidak menggunakan banyak kekerasan kerana kebanyakan kawasan tersebut adalah kurang populasi yang beriklim sejuk dan juga kebanyakan penduduk asal sanggup berada di bawah Raja Rusia. Secara amnya, Empayar Rusia pula bermula sekitar tahun 1700 di bawah pemerintahan Peter the Great yang berjaya menguasai kawasan barat laut Rusia dan memindahkan ibu negara dari Moskow ke Saint Petersburg yang berhampiran dengan Laut Baltik dengan menganggapnya sebagai window of the Europe dengan harapan Rusia akan lebih maju. Peter the Great juga mengubah negara Rusia menjadi lebih moden seperti kawasan barat Eropah. Akhirnya, Empayar Rusia berakhir sewaktu Perang Dunia Pertama tamat apabila seramai 1.7 juta tentera Rusia mati atau cedera. Bermula sebuah revolusi Rusia pada tahun 1917 apabila rakyat mula menganggap pihak pemerintah sudah tidak mempedulikan masalah rakyat dan terlibat dengan rasuah. Rusia juga memasuki fasa perindustrian dan ramai petani mula hilang pekerjaan. Apabila penduduk mula berpindah ke bandar, berlaku masalah kekurangan pekerjaan dan tempat tinggal. Ekonomi juga sudah terkesan teruk dari perang menyebabkan pemerintah monarki terakhir iaitu Raja Nicholas II digulingkan bersama-sama semua ahli keluarganya ditangkap dan dibunuh pada 17 Julai 1918. Selepas Revolusi Rusia 1917 dan 3 tahun Perang Saudara, Kesatuan Republik Sosialis Soviet USSR ditubuhkan pada tahun 1922. Dikenali juga sebagai Kesatuan Soviet, negara komunis ini adalah yang pertama mengamalkan ideologi sosialis Marxis dan ibu negara kembali berpusat di Moskow. Parti Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin disokong oleh Kesatuan Pekerja dan Tentera menjadi negara komunis Marxis yang sangat besar iaitu disertai 15 republik. Kesatuan Soviet akhirnya dibubarkan pada 31 Disember 1991, juga berakhirnya Perang Dingin dan pengunduran Presiden Mikhail Gorbachev. Kesimpulannya, negara Rusia kini mempunyai pengaruh besar di dalam politik dan ekonomi dunia. Rusia juga sering digambarkan dengan mempunyai kekuatan ketenteraan yang terhebat di antara kuasa-kuasa besar dan seringkali mencetuskan situasi yang tegang. Untuk menjaga sesebuah negara yang besar, ia memerlukan pemimpin yang sangat tegas dalam mengawal keadaan yang sukar dijangka. Rusia secara rasmi dikenali sebagai Republik Rusia ialah negara terbesar di dunia dari segi jisim tanah dan salah satu daripada 10 negara paling ramai penduduk di dunia. Hari ini, Rusia merupakan antara kuasa terbesar dunia dari pelbagai segi. Negara dengan keluasan terbesar di dunia ini satu ketika dahulu pernah menjadi kuasa terbesar dunia sehinggalah kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991. Mereka berada di hadapan dari pelbagai segi, termasuklah yang paling ditakuti iaitu senjata nuklear. Dengan kepimpinan Vladimir Putin, banyak negara di dunia terutamanya negara sekitar berasa tidak senang. Ekonomi Rusia bergantung kepada kedua-dua sektor iaitu swasta dan kerajaan. Sebagai ahli BRIC, Rusia kini sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam ekonomi dengan peluang untuk mendapat tempat dalam ekonomi G7. Sehingga tahun 1990-an, sejumlah besar sektor perindustrian dan pertanian negara telah diswastakan. Namun bidang pengeluaran tenaga dan ketenteraan kekal di bawah bidang kuasa kerajaan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana ekonomi Rusia berfungsi. Teruskan menonton. Rusia terletak di Eropah dan Asia dengan pegunungan Ural paling kerap dilihat sebagai sempadan antara benua Asia dan Eropah. Walaupun begitu, negara ini secara umumnya dianggap sebagai Eropah dari segi politik dan budaya kerana kira-kira 3/4 daripada penduduk tinggal di barat Ural di Eropah. Moskow dan Saint Petersburg berada di barat dan merupakan dua bandar terbesar di Rusia. Moskow ialah ibu negara bagi Rusia, manakala Saint Petersburg dianggap sebagai ibu kota kebudayaan negara. Berdasarkan sejarah, Saint Petersburg pernah menjadi ibu kota rasmi Rusia antara tahun 1712 dan 1918. Sebahagian besar daratan Rusia diambil alih oleh wilayah Siberia yang luas yang terbentang dari Ural ke Pasifik dan termasuk sebahagian besar gurun Arktik dan bioma taiga serta Lena,
sungai terpanjang di Rusia. Sejarah ringkas Rusia. Penyatuan Rusia sebahagian besarnya berlaku di bawah Ivan the Great yang menyaksikan memperoleh kemerdekaannya daripada Mongol pada tahun 1480. Namun begitu, saiz dan pengaruhnya menyaksikan ia mula mencabar kuasa lain Eropah pada abad ke-19. Perindustrian Rusia juga bermula pada masa ini, namun kemajuannya agak perlahan berbanding dengan negara Eropah yang lain. Masalah pertanian yang perlahan, isu kekurangan makanan, kemarau dan kebeluran juga menghalang kemajuan pembangunan negara itu. Tahun 1900 adalah masanya di mana Rusia mula muncul sebagai kuasa besar global. Namun, abad ini juga telah membawa banyak cabaran bagi Rusia. Oleh kerana monarki Eropah secara beransur-ansur digantikan oleh parlimen, Caesar Rusia enggan melepaskan tahap kuasa yang sama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kerugian besar dalam Perang Dunia Pertama, kekurangan makanan, pengagihan kekayaan yang tidak sama rata dan ketidakpuasan hati orang ramai akhirnya menyaksikan mogok pekerja membawa kepada revolusi Rusia pada tahun 1917. Selepas itu, beberapa peristiwa besar telah berlaku. Hasilnya, Kesatuan Soviet telah ditubuhkan sebagai negara sosialis pertama di dunia pada tahun 1922 dengan kuasa telah berpusat di Rusia. Sejarah ekonomi Rusia. Republik Rusia berdasarkan saiznya yang besar dan sumber-sumber jadi yang banyak memainkan peranan utama dalam ekonomi Kesatuan Soviet. Dalam dekad pertama rejim Soviet, sumber-sumber ini membawa kemajuan ekonomi yang besar, termasuklah pembangunan pesat pelombongan, kejuruteraan berat, pengembangan rangkaian kereta api dan peningkatan besar-besaran dalam bekalan tenaga. Pada tahun 1960-an merupakan fasa kedua pembangunan perindustrian Soviet dan ini ia mula memberi kesan yang sangat kuat ke atas Republik Rusia. Namun, di samping pertumbuhan industri yang pantas, terdapat kepelbagaian yang ketara dalam keluaran industri, termasuk pengembangan yang terhad dalam barangan pengguna. Laporan juga mencatatkan bahawa ekonomi Rusia berada dalam keadaan merosot pada tahun-tahun sebelum pembubaran Kesatuan Soviet. Perubahan ekonomi yang radikal. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, kerajaan Rusia telah melaksanakan satu siri pembaharuan radikal yang direka untuk mengubah ekonomi daripada satu yang dirancang dan dikawal secara berpusat kepada satu berdasarkan prinsip kapitalis. Komponen utama pembaharuan termasuklah mewujudkan usaha niaga industri dan komersial milik persendirian serta menswastakan perusahaan milik kerajaan. Untuk menggalakkan penswastaan, kerajaan mengeluarkan baucer kepada warga Rusia yang membolehkan mereka membeli saham dalam firma yang diswastakan, walaupun dalam praktiknya, baucer ini sering dijual secara tunai dan dikumpul oleh usahawan. Sistem pertukaran komuniti dan saham juga telah diwujudkan. Walau bagaimanapun, proses penswastaan adalah perlahan dan banyak firma terutamanya dalam industri berat kekal di bawah pemilikan kerajaan. Pembaharuan yang bermula pada tahun 1990-an mengakibatkan kesusahan yang besar bagi rata-rata warga negara Rusia. Ini berlaku apabila ekonomi Rusia mengucup lebih daripada 2/5 dalam dekad selepas pembubaran Kesatuan Soviet. Sistem monitori berantakan iaitu berlaku penyikiran kawalan harga yang menyebabkan peningkatan besar dalam inflasi dan harga, mata wang negara menjunam serta pendapatan jatuh secara mendadak. Namun, keadaan dilihat mula bertambah baik pada pertengahan 1990-an, tetapi pemulihan ekonomi terganggu pula disebabkan oleh krisis kewangan yang teruk pada tahun 1998. Banyak bank menjadi muflis dan berjuta-juta rakyat kehilangan simpanan mereka. Menjelang awal abad ke-21, langkah-langkah pemulihan telah mula memberi kesan positif kepada ekonomi Rusia dan seterusnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pertumbuhan yang stabil. Pendapatan yang stabil daripada ekspor minyak membenarkan pelaburan di kilang dan mata wang yang diturunkan nilai menjadikan barangan Rusia lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa. Ekonomi Rusia sekarang. Kini, Rusia mengamalkan ekonomi campuran iaitu sistem yang menggabungkan ciri-ciri pasaran, perintah dan ekonomi tradisional. Tidak dapat dinafikan bahawa ekonomi Rusia telah mengalami jatuh bangun yang teruk sejak tahun 1991 selepas perpecahan Kesatuan Soviet dan ekonomi perintahnya. Di bawah kepimpinan Presiden baru Vladimir Putin, ekonomi Rusia semakin stabil. Pada sekitar tahun 2000, sebahagian besar ekonomi Rusia didorong oleh sektor tenaganya. Dari segi hubungan antarabangsa pula, Rusia telah mengambil pelbagai langkah untuk meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara luar. Rusia kini merupakan pembekal utama sumber asli untuk Eropah dan Amerika Syarikat. Gazprom ialah syarikat gas milik negara Rusia dan memiliki rizab gas terbesar di dunia. Kebanyakan pakar bersetuju bahawa ekonomi Rusia dikawal oleh sekumpulan kecil oligarki yang berkuasa.
Orang dalam yang kaya ini memiliki atau menguruskan perniagaan-perniagaan utama dan terpenting di Rusia. Presiden Putin dikatakan tidak mengawal oligarki, sebaliknya dia menjadi pengantara antara mereka. Sistem ini telah bermula pada tahun 1400 semasa perluasan Grand Duchy of Muscovy. Ia beroperasi dengan jayanya melalui Caesar dan rejim komunis. Kini, Rusia merupakan pembekal terbesar minyak dan gas asli ke Eropah. Ia membekalkan 30% minyak dan 40% gas asli kepada negara-negara Eropah. Berdasarkan data, Belanda dan Jerman merupakan pelanggan terbesar industri gas Rusia jika dilihat dari segi jumlah jualan gas. Jadi, tidak hairanlah sekatan ekonomi yang dijalankan oleh banyak negara terhadap Rusia. Ekoran daripada konflik Rusia-Ukraine yang sedang berjalan ini memberi impak besar kepada ekonomi negara Rusia. Kesimpulannya, ekonomi bagi Rusia secara beransur-ansur berubah daripada ekonomi terancang kepada ekonomi berorientasikan pasaran. Dengan gas dan sumber asli yang sangat banyak, Rusia berjaya tersenarai sebagai antara ekonomi terbesar di Eropah. Namun, disebabkan oleh konflik yang sedang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, maka tidak dapat dinafikan ia akan memberi impak yang besar kepada kemajuan ekonomi Rusia. Hubungan antara Rusia dengan Amerika Syarikat serta negara-negara sekutu dalam NATO boleh digambarkan dengan satu konsep dalam sains politik yang dipanggil dilema keselamatan, iaitu sebelah pihak merasa terancam dengan langkah keselamatan yang diambil oleh pihak musuh akan mula bertindak balas dan kedua-dua pihak mempunyai perspektif berbeza menjadi punca kepada konflik tercetus. Pakatan NATO yang diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua bertujuan menyekat pengaruh kesatuan Soviet dan menjaga keselamatan negara-negara Eropah Barat seperti Jerman, dan kemudiannya bermula 1990-an berjaya meluaskan pengaruh ke kawasan Eropah Timur dan Selatan yang dianggap sebagai ancaman serius kepada keselamatan Rusia. Strategi NATO bagi menarik negara-negara bekas kesatuan Soviet dengan tujuan mempromosikan keamanan dan demokrasi dianggap sebagai punca kepada peperangan bagi Rusia. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Putin memulakan serangan dan situasi peperangan di Ukraine. Teruskan menonton. Kenapa Putin mengarahkan serangan? Pada 21 Februari 2022, Putin mengiktiraf dua wilayah timur Ukraine iaitu Donetsk dan Luhansk di Donbas secara formal, walaupun 1/3 kawasan tersebut dikuasai oleh kumpulan pro-Rusia sejak 8 tahun yang lepas. Ini membolehkan Rusia menghantar bantuan ketenteraan dengan banyak memasuki sepadan Ukraine. Kemudian, 24 Februari pada jam 6 pagi waktu Moskow, Putin muncul dalam televisyen Rusia selama hampir 1 jam dan mengumumkan satu operasi ketenteraan khas terhadap Ukraine berlandaskan artikel 51 bahagian 7 PBB dan persetujuan Majlis Federasi Rusia. Antara isi ucapan mengenai tujuan operasi tersebut ialah untuk melumpuhkan pasukan tentera Ukraine dan menyekat gerakan Nazi dalam Ukraine serta meminta pihak lawan untuk meletakkan senjata seterusnya berundur. Menurut Putin lagi, pemimpin politik dari Barat berterusan memberi ancaman dengan kemarahan NATO walaupun Rusia selama 30 tahun berusaha mencapai persetujuan dengan beberapa negara utama dalam NATO tentang isu keselamatan di Eropah, dan permintaan pihak Rusia hanya dipandang sinis atau dianggap sebagai ugutan. Putin juga menegaskan garisan merah perang yang disebutnya beberapa kali telah dilangkaui dan Rusia perlu mempertahankan rakyatnya yang sudah ditindas selama 8 tahun. Putin juga menyatakan operasi ketenteraan tersebut bukan untuk memulihkan keamanan dan menegaskan pihak luar yang campur tangan atas tindakan Rusia akan menerima kesan buruk yang belum pernah terjadi dalam sejarah dan pihak Rusia bersedia dengan apa jua tindakan dari musuh. Putin menambah bahawa selepas kejatuhan kesatuan Soviet, situasi dunia berubah dan sistem perundangan yang menjadi asas hubungan antarabangsa perlu mengambil kira keseimbangan kuasa dan menghormati kesemua negara. Akan tetapi, pihak tertentu dilihat secara mudah mengambil keputusan bagi kepentingan mereka seperti keputusan Majlis Keselamatan PBB bersetuju dengan Amerika Syarikat untuk menyerang Iraq, Libya dan Syria. Kawasan Ukraine yang menghadapi serangan hebat. 95% dari 150,000 tentera Rusia yang diletakkan di sepanjang sepadan Rusia-Ukraine telah digerakkan memasuki Ukraine, dan serangan awal pagi 24 Februari berlaku dari arah utara, selatan dan timur. Dari arah utara, gambar satelit menunjukkan konvoi tentera Rusia sepanjang 40 batu cuba memasuki ibu negara Kiev. Analisis menyatakan pihak Rusia ingin mengepung dan menawan bandar Kiev, namun pasukan tentera Ukraine bersama-sama sukarelawan masih berjaya bertahan di Kiev. Presiden Ukraine masih berada di Kiev untuk mempertahankan bandar itu walaupun mendapat tawaran dari Amerika Syarikat untuk dibawa keluar dengan selamat. Pada hari pertama, lebih 100 peluru berpandu dilancarkan Rusia menyasarkan pelbagai kawasan kepentingan strategik tentera Ukraine seperti penggalan udara dan markas tentera. Loji kuasa nuklear Chernobyl juga dirampas tentera Rusia.
pasukan tentera Rusia turut menyeberangi sepadan dan menyerang bandar kedua terbesar iaitu Kharkiv, dan bandar tersebut dihujani roket Rusia. Pelabuhan Kherson di Laut Hitam juga ditawan pihak Rusia setelah mendapat tentangan hebat dari tentera Ukraine yang terpaksa berundur ke arah barat. Ancaman nuklear oleh Putin. Pada 27 Februari, Putin meletakkan status pasukan pencegahan nuklear negara Rusia dalam keadaan sangat bersedia berikutan kenyataan agresif dari Presiden Biden dan pelbagai sekatan ekonomi baru dikenakan terhadap Rusia. Namun, banyak analisis berpendapat ianya ialah amaran oleh Putin supaya tiada pihak luar masuk campur dengan perang Ukraine. Seperti di Amerika Syarikat, Presiden Rusia mempunyai kuasa penuh untuk mengarahkan serangan senjata nuklear. Rusia adalah negara pertama dalam jumlah bilangan senjata nuklear iaitu sebanyak 5,977 dan diikuti Amerika Syarikat sebanyak 5,428. Rusia mempunyai bom SAR dengan kekuatan 3,800 kali ganda dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Bom ini pernah diuji semasa Perang Dingin pada 30 Oktober 1961 dan kesan letupan dapat dilihat sehingga jarak 1,000 km. Dalam pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Putin di Geneva pada tahun 2021, kedua-dua pemimpin berpendapat bahawa perang nuklear tidak boleh dimulakan dan tiada siapa yang akan menang. Sebelum ini, Ukraine sebagai negara bekas kesatuan Soviet mempunyai senjata nuklear yang ketiga paling banyak selepas Rusia dan Amerika Syarikat pada akhir Perang Dingin. Pada tahun 1994, satu perjanjian keselamatan ditandatangani oleh Ukraine, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Rusia iaitu Budapest Memorandum on Security Assurance, di mana Ukraine bersetuju untuk memusnahkan semua senjata nuklear sebagai syarat semua pihak menghormati kemerdekaan serta sempadan Ukraine. Dalam masa 10 hari perang, kira-kira 1.5 juta rakyat Ukraine atau lebih 2% dari populasi Ukraine telah keluar mencari perlindungan di negara-negara Eropah, dengan Poland menerima paling ramai pelarian dan pihak PBB menyatakan angka akan bertambah sehingga 4 juta menjelang Julai 2022. Kebanyakan pelarian termasuk warga emas, wanita dan kanak-kanak terpaksa meredah perjalanan beberapa hari dalam kesejukan kerana kereta api tidak dapat menampung ratusan ribu pelarian setiap hari. Di Bandar Kiev, hampir 15,000 penduduk terpaksa bersesak dan berlindung di stesen kereta api bawah tanah. Sepanjang 12 hari, siri rundingan damai antara pihak Ukraine dan Rusia telah dijalankan di sepadan Belarus, Ukraine sebanyak 3 kali tanpa keputusan penting dapat dicapai, dan pada 7 Mac, pihak Rusia sekali lagi telah bersetuju dengan gencatan senjata bagi membolehkan penduduk awam keluar dari Bandar Kiev, Kharkiv, Mariupol dan Sami. Sekatan antarabangsa terhadap Rusia. Sekatan ekonomi dilakukan untuk menekan pihak Rusia seperti membekukan harta serta aset mewah individu penting, contohnya ahli politik dan oligarki, juga sekatan perjalanan. Secara amnya, sekatan ekonomi ini turut memberi impak negatif kepada keseluruhan rakyat Rusia ketika ini. Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan United Kingdom telah menutup akses bank pusat Rusia untuk menggunakan rizab mata wang asing sebanyak 600 bilion US dolar. Nilai mata wang rubel menyusut sebanyak 30% dan rakyat Rusia yang panik telah mengeluarkan wang untuk ditukar kepada dolar atau membeli mata wang kripto. Ketika ini, pentadbiran Biden mahu menghentikan import minyak mentah dari Rusia, manakala Kesatuan Eropah yang mengimport 40% minyak dan gas dari Rusia tidak dapat menampung keperluan tenaga tanpa Rusia. Sementara itu, saluran gas Nord Stream 2 sepanjang 1,200 km melalui Laut Baltik dari Rusia ke Jerman bernilai 8.4 bilion yang baru siap pada September 2021 tidak mendapat kelulusan akhir untuk beroperasi oleh Jerman. Pelbagai servis seperti Mastercard, Visa, PayPal, Netflix dan TikTok dihentikan di Rusia. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah telah melarang kapal terbang milik Rusia menggunakan ruang udara mereka, dan Rusia turut menutup ruang udara untuk digunakan oleh 36 buah negara. Kesimpulannya, walau apapun alasan pemimpin negara untuk berperang, hakikatnya kesengsaraan ditanggung oleh rakyat biasa, termasuk kanak-kanak dan warga emas yang tidak mampu mempertahankan diri. Bagaimanapun, selepas konflik ini berakhir nanti, situasi keselamatan dunia akan berubah dengan beberapa negara di Eropah telah mengambil langkah drastik dalam pertahanan, seperti Jerman menambah bajet ketenteraan kepada 2% dari KDNK tahunan. Manakala bekas Presiden Jepun Shinzo Abe telah mencadangkan kerjasama dengan Amerika Syarikat seperti meletakkan senjata nuklear milik Amerika Syarikat di Jepun. Rusia ialah sebuah negara di Eropah Timur di mana majoriti penduduknya menganut agama Kristian Ortodoks. Namun, Islam juga merupakan salah satu agama yang dianuti secara meluas di Rusia.
Menurut Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil, masyarakat Islam di Rusia terus berkembang dan telah mencapai 25 juta orang pada tahun 2018 dengan kebanyakan orang Islam yang tinggal di negara ini menetap di wilayah Moskow dan kawasan metropolitan utama lain seperti Saint Petersburg. Tambahnya, kadar pertumbuhan penduduk Islam di Rusia adalah disebabkan oleh dua faktor utama, iaitu kadar kelahiran yang tinggi di kalangan keluarga Islam dan melalui kedatangan orang dari Asia Tengah. Jika dilihat sejarahnya, Rusia sememangnya menjadi salah satu wilayah di Eropah yang menyaksikan era kegemilangan Islam selain Spanyol. Menurut laporan, jumlah populasi Muslim di negara ini akan meningkat menjadi 30% dalam tempoh 15 tahun. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah dan perkembangan Islam di Rusia. Teruskan menonton. Menurut Sheikh Rawil, Islam datang ke Rusia pada abad ke-7. Penduduk Islam pertama di wilayah Rusia adalah masyarakat Dagestan di kawasan Durban selepas penaklukan Arab dan azan pertama di Rusia berkumandang di tanah Dagestan. Negeri Islam yang pertama di Rusia adalah Volga, Bulgaria, iaitu pada sekitar tahun 922 di mana kaum Tatar mewarisi agama Islam dari negeri itu. Kemudian, kebanyakan orang Turki Eropah dan Kaukasia juga menjadi pengikut Islam. Majoriti Muslim Rusia adalah Sunni bermazhab Hanafi, tetapi terdapat juga beberapa Sunni bermazhab Syafi'i dan fahaman Syiah. Bagaimanapun, Islam di Rusia kekal dengan bertolak ansur dan menghormati kedua-dua agama lain dan dalam mazhab Islam lain. Mereka tidak membahagikan orang Islam kepada Syiah dan Sunni kerana berpendapat semua adalah umat Islam yang bersatu. Sejarah kedatangan Islam ke Rusia. Hubungan dunia Islam dengan kaum dan penduduk yang mewakili masyarakat Rusia pada hari ini berlaku seawal kurun ke-1 Hijrah apabila wilayah Azerbaijan dan Armenia berjaya dibuka oleh umat Islam. Dalam masa yang sama, penyebaran Islam juga berlaku melalui jalan perdagangan yang mana sebahagian daripada wilayah-wilayah Rusia berada dalam laluan sutera yang menghubungkan peniaga-peniaga Islam antara Barat dan Timur. Mereka memeluk Islam kerana melihat akhlak dan teladan baik yang ditunjukkan oleh peniaga-peniaga Islam pada ketika itu. Pengaruh gerakan Sufi juga memainkan peranan dalam penyebaran agama Islam di Rusia, khususnya di wilayah selatan seperti Dagestan. Kerajaan Islam pertama yang bertapak di Rusia ialah Volga, Bulgaria yang memerintah antara pertengahan kurun 1 hingga ke-6 Hijrah atau kurun ke-7 hingga 13 Masihi. Kerajaan Volga Bulgaria bertapak di antara dua sungai terpanjang di Rusia, iaitu Sungai Volga dan Sungai Kama, dan penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Walaupun kerajaan Islam Volga Bulgaria hanya berkuasa selama lebih 500 tahun, namun penduduknya tetap berpegang kepada ajaran Islam. Republik Tatarstan hari ini, iaitu wilayah separuh autonomi yang berada di bawah Rusia, adalah kelangsungan daripada kerajaan Islam Volga Bulgaria, di mana Tatarstan boleh dinisbahkan sebagai sebuah republik Islam di mana 55% penduduknya beragama Islam dan bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Malah di Tatarstan terdapat satu-satunya universiti Islam di Rusia, iaitu Russian Islamic University atau dikenali sebagai Rozhetsky Islamic Institute yang diasaskan pada tahun 1988 di Kazan, ibu negeri Tatarstan. Hubungan Rusia dan dunia Islam melalui pasangan dan surut di sepanjang sejarahnya. Setelah Islam bertapak di Rusia, kebanyakan pemerintah Rusia bersikap keras, namun ada juga yang bersikap lembut dan memberikan layanan yang baik ke atas umat Islam. Umat Islam di Rusia melalui zaman getir penuh kekejaman, terutamanya ketika pemerintahan dua Caesar, iaitu zaman Ivan the Terrible, Caesar pertama Rusia, dan Catherine the Great. Di zaman kedua-dua Caesar ini, umat Islam ditindas serta dizalimi, masjid diceroboh dan dibakar. Pada zaman ini, gadis-gadis Islam dilacurkan serta dijual untuk dijadikan hamba atau pelacur. Anak-anak muda Islam dihantar ke medan perang paling dahsyat dan ramai yang terkorban. Boleh dikatakan, di zaman kedua-dua Caesar ini, umat Islam dizalimi dan ditekan dalam keadaan yang sistematik. Bandar di Rusia dengan penduduk Muslim paling ramai. Bandar pertama dengan penduduk Islam terbesar di Rusia ialah Moskow. Moskow sendiri merupakan antara tempat yang pesat membangun umat Islam. Menurut laporan, pada tahun 2015, dengan populasi sekitar 12.5 juta, Moskow menjadi bandar asal bagi kira-kira 1.5 juta umat Islam. Menurut penganalisis politik Rusia, angka ini adalah jumlah terbesar penduduk Islam di mana-mana bandar Eropah yang majoriti penduduk bukan Islam. Salah satu masjid terbesar di Moskow ialah Masjid Katedral Moskow. Bandar seterusnya dengan penduduk Islam terbesar di Rusia ialah Saint Petersburg. Menurut data statistik mengenai peratusan orang Islam di Rusia mengikut wilayah,
Saint Petersburg mempunyai kira-kira 2.25% daripada penduduk yang beragama Islam. Data ini disokong oleh laporan The Guardian pada tahun 2015 di mana terdapat kira-kira 42,000 jemaah pergi ke dua masjid utama di bandar Saint Petersburg untuk mengadakan solat sunat Aidilfitri. Bandar ketiga dengan penduduk Islam terbesar di Rusia ialah Kazan. Kazan adalah ibu kota Tatarstan serta merupakan salah satu bandar terbesar di Rusia. Selain itu, Kazan juga dikenali sebagai bandar yang mempunyai kepelbagaian agama. Terdapat sebuah bangunan bernama Universal Temple yang terdiri daripada pelbagai tempat ibadat dari agama yang berbeza, dari gereja hingga ke masjid. Menurut pusat Carnegie Moscow, terdapat kira-kira 53% penduduknya beragama Islam di Tatarstan. Selain itu, beberapa masjid tersegam indah juga terletak di kota Kazan ini seperti Masjid Kol Sharif dan Masjid Bulgar. Kedua-dua masjid adalah pusat ibadat umat Islam di Kazan. Masjid Katedral Moskow. Masjid Katedral Moskow ialah masjid utama di Moskow, Rusia. Terletak di Olympijsky Avenue, berhampiran dengan Stadium Olimpik di pusat bandar. Struktur asal dibina pada tahun 1904 telah menjalani beberapa pembinaan semula sejak itu. Ia juga kadang-kadang dipanggil Masjid Tatar kerana jemaahnya kebanyakannya terdiri daripada etnik Tatar. Masjid ini juga diberi gelaran sebagai masjid tertinggi di Eropah. Ia mempunyai ruang yang boleh memuatkan kira-kira 10,000 orang. Masjid Kol Sharif terletak di Kazan, Kremlin. Masjid Kol Sharif adalah salah satu masjid terbesar di Rusia pada zaman pembinaannya pada abad ke-16. Masjid ini telah disifatkan sebagai tapak warisan dunia pada tahun 2000. Kini, masjid itu dipamerkan sebagai Muzium Islam dan mendapat perhatian ramai kerana pameran yang ada di situ. Masjid Lala Tulpan. Lala Tulpan di Ufa adalah salah satu masjid terbesar di Rusia dengan menara berkembar setinggi 53 meter. Bangunan itu boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah. Dibina antara tahun 1990 dan 1998 dengan reka bentuk moden. Pada tahun 2001, Vladimir Putin pernah mengadakan pertemuan dengan Talgat Tazuddin dan ulama Islam lain di masjid tersebut. Masjid Saint Petersburg. Apabila dibuka pada tahun 1913, Masjid Saint Petersburg merupakan masjid terbesar di Eropah dengan menara setinggi 49 meter dan kubah setinggi 39 meter. Masjid ini terletak di tengah-tengah bandar Saint Petersburg yang boleh memuatkan sehingga 5,000 jemaah. Kesimpulannya, agama Islam telah berkembang luas di Rusia. Walaupun imej Rusia di mata dunia jarang dikaitkan dengan Islam dan identiti Islam secara umumnya, perkembangan Islam di Rusia juga didorong oleh dasar kerajaan yang menghormati dan menekankan kepentingan Islam dalam negara tersebut. Perang Rusia-Ukraine yang bermula pada 24 Februari 2022 dengan tiada tanda akan berakhir malah semakin tegang. Tajuk berita-berita antarabangsa akhir-akhir ini mula menulis tentang ancaman penggunaan senjata nuklear dalam perang ini. Pada awal September 2022, Rusia telah menawan seluas 116,000 km persegi kawasan di Ukraine, iaitu meliputi bandar-bandar utama di selatan dan timur Ukraine serta mengawal laluan perdagangan penting di Laut Hitam. Pada 23 hingga 27 September, Rusia telah mengadakan referendum atau penghutang suara untuk mengambil 18% wilayah milik Ukraine, dan pada Jumaat 30 September 2022, Presiden Putin mengadakan upacara formal bagi mengisytiharkan wilayah baru milik Rusia iaitu Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia. Putin berikrar akan melakukan apa sahaja untuk melindungi kedaulatan Rusia termasuk ancaman nuklear, dan ini boleh menyebabkan konflik menjadi semakin buruk. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat situasi tegang perang Ukraine-Rusia sehingga membangkitkan isu penggunaan senjata nuklear. Teruskan menonton. Putin mengisytiharkan 4 wilayah baru milik Rusia. Usaha Rusia mengambil alih wilayah yang terletak di timur dan selatan Ukraine membuktikan kemahuan pentadbiran di Kremlin untuk bertindak lebih agresif. Rusia seakan sudah melintas garisan yang tidak boleh diundur di dalam perang ini, dan mereka tidak akan mengalah walaupun ditekan oleh pihak antarabangsa kerana mengadakan referendum yang tidak sah. Pihak berkuasa pro-Rusia di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia menyatakan majoriti rakyat di situ sendiri mahu menyertai negara Rusia. Sebelum referendum diadakan, Rusia mengawal sebahagian besar Luhansk dan Kherson, 60% daripada wilayah Donetsk, dan merampas stesen nuklear Zaporizhia yang merupakan stesen nuklear terbesar di Eropah. Sebaliknya, sekutu Rusia yang lain iaitu China, India, Kazakhstan dan Serbia pula menyatakan mereka tidak akan mengiktiraf undian dari referendum tersebut. Putin telah mengiktiraf dan menandatangani perjanjian kemasukan 4 wilayah tersebut secara formal ke dalam Rusia pada 30 Oktober.
Putin berikrar akan melindungi kesemua rakyat dan wilayah baru dengan apa cara sekalipun, termasuk menggunakan senjata nuklear, dan usaha Ukraine menawan semula akan dianggap menyerang secara terus kedaulatan negara Rusia. Ketika ini, Rusia telah merampas sehingga 22% wilayah milik Ukraine, termasuk penaklukan Crimea pada tahun 2014. Tindakan Rusia ini telah menyebabkan situasi perang semakin buruk dan Presiden Ukraine Zelensky telah menyatakan sebarang rundingan dengan pihak Rusia kini tertutup. Rusia dari awal menyatakan tidak memerlukan campur tangan luar dan NATO untuk membantu Ukraine dan tindak balas dari Amerika Syarikat terkini ialah menambah jumlah bantuan kewangan sebanyak 1.1 bilion US dollar dan sekatan ekonomi tambahan terhadap pegawai-pegawai Rusia, syarikat luar pesisir rakyat Rusia serta ahli keluarga yang terlibat. Kesatuan Eropah pula menambah pakej sekatan dagangan barangan dari Rusia dengan anggaran kerugian 6 bilion US dollar terhadap Rusia. Presiden Zelensky juga telah menghantar borang untuk mempercepatkan penyertaan Ukraine dalam NATO. Keanggotaan Ukraine dalam NATO adalah garisan merah perang yang disebut oleh Rusia sejak awal. Bom milik Rusia dijatuhkan. Pada 19 September 2022, satu peluru berpandu milik Rusia telah meletup pada jarak kurang 300 meter dari loji nuklear kedua terbesar di Ukraine. Ini membuktikan walaupun pihak tentera Rusia mengalami halangan untuk mara dalam serangan darat, senjata milik Rusia pada bila-bila masa dapat mengakibatkan kemusnahan dahsyat dengan menyerang mana-mana 4 buah loji nuklear yang ada di Ukraine. Selain loji nuklear ini, loji nuklear terbesar di Eropah yang terletak di Zaporizhia, iaitu wilayah baru Rusia, berisiko diserang yang boleh mengakibatkan bencana radiasi terburuk di dunia. Rusia dan Ukraine saling menuding jari tentang situasi panas di kawasan loji nuklear tersebut yang juga menyebabkan bekalan elektrik untuk menyejukkan reaktor nuklear terputus. Situasi boleh menjadi sangat buruk seperti letupan di stesen nuklear Chernobyl dan Fukushima. Jenis senjata nuklear. Pengarah di Stevens Institute of Technology in New Jersey yang juga penyelidik dalam bidang sejarah senjata nuklear menyatakan ciri yang membezakan senjata nuklear ialah bukan pada kuasa letupannya, akan tetapi pada sasarannya. Bom atom dijatuhkan di Jepun adalah bertujuan strategik, iaitu untuk melemahkan moral dan supaya pemimpin atasan Jepun menyerah kalah dalam perang. Rusia menyimpan sangat banyak senjata taktikal nuklear, iaitu senjata bukan strategik, dan para pemimpin kuasa dunia mempunyai pendapat bahawa senjata taktikal nuklear dapat digunakan semasa perang untuk menghancurkan kekuatan pihak lawan di medan perang dengan pantas dan tepat. Senjata nuklear taktikal mula dibangunkan dengan banyak semasa Perang Dingin oleh Amerika Syarikat dan Rusia. Sesetengah penganalisis menyatakan senjata nuklear taktikal ini bertujuan untuk menghapuskan musuh semasa bertempur di medan perang, manakala senjata nuklear strategik digunakan jika mahu menang dalam keseluruhan perang seperti yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Senjata nuklear taktikal lebih kecil juga boleh dilancarkan untuk memusnahkan sasaran terpencil kumpulan tentera musuh atau fasiliti tentera dengan kesan minimal kepada orang awam. Oleh itu, senjata nuklear taktikal berkemungkinan digunakan, akan tetapi hakikatnya, kebanyakan senjata nuklear taktikal dimiliki Amerika Syarikat dan Rusia ketika ini lebih hebat daripada bom atom yang dijatuhkan di Jepun. Walau apapun teori yang diusulkan, para saintis percaya jika senjata nuklear dilancarkan oleh Rusia kepada Amerika Syarikat atau NATO, ia akan merebak menjadi situasi di luar kawalan atau perang nuklear global dan kematian serta kecederaan awal sahaja dijangka mencecah angka sehingga 91.5 juta orang dalam masa 3 jam pertama. Ucapan Putin mengenai senjata nuklear. Bandar Kherson, Zaporizhia, Donetsk dan Luhansk dengan keluasan 15% daripada negara Ukraine telah jatuh ke tangan Rusia. Apabila wilayah milik Ukraine jatuh ke tangan Rusia, Putin mungkin menggunakan alasan ini untuk bertindak lebih agresif, dan dalam ucapannya di media, Putin menyatakan beliau sentiasa mendengar permintaan penduduk dan akan melindungi wilayah di dalam Rusia. Menurut Putin, pihak NATO akan memberi ancaman kepada kedaulatan Rusia dengan menghantar peluru berpandu jarak jauh yang membolehkan Kiev menyerang Crimea dan kawasan lain milik Rusia seperti serangan peluru berpandu dan drone oleh tentera Ukraine ke atas wilayah Belgorod dan Kursk di Rusia. Putin turut menyatakan bahawa tentera Ukraine menyerang stesen nuklear di Zaporizhia dan ia adalah satu bentuk ugutan nuklear disokong oleh pihak barat bagi dijadikan alasan oleh NATO dan sekutunya untuk mula menggunakan senjata nuklear. Putin memberi amaran bahawa Rusia juga mempunyai pelbagai senjata pemusnah yang lebih hebat daripada anggota NATO dan tidak akan teragak-agak untuk melancarkan serangan balas. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) memberi pandangan mengenai ucapan Putin dengan menyatakan
Keadaan Eropah pada tahun 2022 adalah lebih berisiko dan berbahaya berbanding Jepun pada tahun 1945 yang mempunyai populasi lebih kecil dan kurang padat. Jika satu letupan nuklear berlaku di Eropah hari ini, ia akan membunuh sehingga ratusan ribu orang awam dan mencederakan lebih ramai lagi dengan kesan radioaktif tersebar sehingga ke banyak negara. Perkhidmatan kecemasan akan lumpuh dan situasi panik akan menyebabkan migrasi besar-besaran ditambah dengan keruntuhan ekonomi. Tekanan daripada Amerika Syarikat dan NATO terhadap Rusia. Menurut bekas Jeneral Rusia, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklear melainkan pihak Amerika Syarikat bersama NATO campur tangan dengan menghantar tentera mereka untuk menyerang Rusia walaupun ianya dilihat tidak mungkin terjadi, akan tetapi situasi panas tidak dijangka boleh terjadi pada bila-bila masa. Amerika Syarikat dan sekutunya telah membantu Ukraine dari pelbagai segi seperti kewangan, bekalan senjata, perisikan, latihan ketenteraan dan sukarelawan. Bekas Presiden Rusia menyatakan bahawa Rusia boleh menggunakan semua senjatanya termasuk senjata moden dan senjata nuklear untuk melindungi kedaulatan negara. Namun, Rusia juga tidak semestinya memperolehi kelebihan jika perang nuklear tercetus kerana tiada batasan dalam penggunaan senjata nuklear andai ianya bermula. Perang nuklear pada zaman ini bermaksud perang paling dahsyat di dunia yang akan membunuh sehingga 5 bilion manusia. Ia mungkin dimulakan jika sesuatu pihak diberi tekanan kuat dalam permainan geopolitik dunia seperti dilihat hari ini. Oleh itu, sangat penting kesemua pihak tidak diasak dengan keputusan tidak dijangka dari musuh dan peluang untuk rundingan semasa perang perlu sentiasa terbuka. Tidak dapat dinafikan, pihak Amerika Syarikat dan Barat turut bertanggungjawab kerana mereka seakan mengamalkan dasar berat sebelah atau double standard dalam isu pembangunan senjata nuklear. Amerika Syarikat sebagai negara ahli dalam perjanjian pengawalan senjata nuklear yang dimulai sejak tahun 1968, tetapi kesan daripada Perang Dingin, Amerika Syarikat mula menguatkan blok Pakatan Ketenteraan dan meluaskan pengaruh politik yang meningkatkan ketegangan dengan Rusia. NATO dengan Amerika Syarikat juga mempunyai perjanjian perkongsian senjata nuklear di mana Amerika Syarikat membekalkan senjata nuklear untuk dilengkapkan dan disimpan iaitu di Eropah. 7 negara Eropah akan turut menyokong dalam misi nuklear Amerika Syarikat NATO dengan memberi bantuan udara kepada Republik Czech, Denmark, Greece, Hungary, Norway, Poland dan Romania. Ini kelihatan sebagai tindakan bersetuju dengan penggunaan senjata nuklear dan menyalahi tujuan asal perjanjian NPT. Sudah pasti Rusia akan membangunkan program nuklear sendiri kerana dikelilingi oleh negara pro-Amerika Syarikat yang mempunyai akses senjata pemusnah. Walaupun Amerika Syarikat sering menggambarkan kebimbangan terhadap ancaman perang nuklear oleh Rusia, akan tetapi tindak tanduk Amerika Syarikat tidak selari dengan apa yang sering diwar-warkan di media. Pihak Rusia juga berulang kali menyuarakan bahawa senjata Amerika Syarikat dan NATO yang diletakkan di Eropah ini perlu ditarik balik dan jika ianya terjadi akan membuka peluang rundingan dengan Rusia. Setakat ini, China adalah negara pertama yang berjanji tidak akan menjadi pihak yang memulakan serangan nuklear semasa perang. Ini adalah contoh paling baik bagi memastikan walaupun ketegangan memuncak semasa perang, tiada pihak yang memilih untuk mengeluarkan senjata nuklear. Kekuatan nuklear Rusia, NATO, Amerika Syarikat dan lain-lain negara. Sejarah pembangunan senjata nuklear bermula pada akhir tahun 1930-an dan pada Perang Dunia Kedua, pihak Amerika Syarikat serta sekutunya bimbang musuh akan membina senjata pemusnah. Maka pada tahun 1942, projek Manhattan bermula diketuai oleh Amerika Syarikat. Walaupun kebanyakan negara telah mengurangkan senjata nuklear masing-masing sejak berakhir Perang Dingin, jumlah kesemua peledak nuklear global masih tinggi iaitu sekitar 12,700 pada awal tahun 2022. Amerika Syarikat dan Rusia memiliki 90% daripada jumlah tersebut iaitu sebanyak 5,428 milik Amerika Syarikat dan 5,977 milik Rusia. Negara di bawah NATO iaitu Perancis mempunyai 290 dan United Kingdom 225. Amerika Syarikat juga meletakkan senjata nuklear di Eropah iaitu di Pangkalan Udara Belgium, Jerman, Itali, Belanda dan Turki. Perancis dan Israel mempunyai jumlah yang stabil manakala China, India, Korea Utara, Pakistan dan United Kingdom turut menambah senjata nuklear mereka. Walau bagaimanapun, jumlah sebenar yang dimiliki oleh setiap negara masih rahsia terbesar negara masing-masing. Pada 30 Oktober 1961, Kesatuan Soviet telah meletupkan bom nuklear terbesar di Lautan Arktik yang dipanggil bom Caesar dengan kekuatan 50 kiloton bersamaan 50 juta tan letupan bom konvensional atau 3,333 kali ganda lebih kuat daripada bom atom Hiroshima.
Dalam masa beberapa minit, kepulan asap dipanggil mushroom cloud terbentuk yang menjangkau diameter sehingga 97 km dan ketinggian 68 km. 2 tahun selepas itu, Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian Nuclear Test Ban Treaty yang mengharamkan ujian nuklear dibuat di atmosfera, angkasa lepas dan dalam laut. Rusia mempunyai kekuatan senjata nuklear terbesar di dunia iaitu sebanyak 5,977 serta senjata moden hypersonik dan kekuatan jumlah senjata taktikal 10 kali ganda lebih banyak daripada pihak barat. Daripada 5,977 peledak nuklear milik Rusia, 4,500 peledak nuklear adalah senjata strategik seperti peluru berpandu balistik dan roket jarak jauh dengan tujuan digunakan sekiranya perang nuklear global tercetus. Senjata nuklear taktikal boleh mempunyai kekuatan daripada 1 kiloton hingga 100 kiloton, manakala senjata nuklear strategik mempunyai kekuatan lebih 1,000 kiloton. Senjata taktikal digunakan semasa pertempuran di medan perang untuk menyerang kumpulan tentera musuh, kereta kebal, kubu bawah tanah atau di lautan. Senjata taktikal nuklear tidak pernah digunakan dalam sebarang konflik di dunia dan sememangnya tiada negara kuasa dunia mahu menanggung risiko dengan memulakan serangan senjata nuklear ini. Kesan penggunaan senjata nuklear. Pada tahun 1985, bekas Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan dan bekas Presiden Rusia Mikhail Gorbachev pernah membuat kenyataan perang menggunakan senjata nuklear tidak patut dimulakan kerana tiada siapa yang akan menjadi pemenang. Pada tahun 2021, 5 buah negara kuasa dunia yang memiliki senjata nuklear atau dikenali sebagai P5 iaitu Amerika Syarikat, China, Rusia, Perancis dan United Kingdom juga berikrar untuk tidak memulakan konflik sehingga menyebabkan perang nuklear berlaku. Kesemua negara tersebut menyertai perjanjian pengawalan senjata nuklear dan 5 negara tersebut dibenarkan memiliki senjata nuklear dengan syarat memegang tunggak persefahaman yang dipersetujui bersama. Kali terakhir senjata nuklear digunakan semasa Perang Dunia Kedua apabila 2 biji bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang masing-masing mempunyai kekuatan letupan kira-kira 15 kiloton dan 20 kiloton. Letupan awal bom atom membunuh 70,000 orang di Hiroshima dan 35,000 orang di Nagasaki serta-merta. Seterusnya berpuluh ribu penduduk mati akibat kesan radiasi. Dalam teknologi senjata nuklear moden hari ini, ia dianggap berskala rendah kerana kebanyakan senjata nuklear ketika ini yang dimiliki oleh Rusia dan Amerika Syarikat adalah dengan kuasa letupan sekurang-kurangnya 100 kiloton dynamite dan lebih tinggi. Seorang penyelidik telah membuat satu simulasi dipanggil Plan A tentang apa yang akan berlaku jika satu senjata nuklear taktikal berskala rendah dilancarkan semasa perang Ukraine-Rusia yang akhirnya akan membawa kepada konflik global yang dahsyat. Untuk permulaan, Rusia akan melancarkan tembakan amaran menggunakan senjata nuklear dari Kaliningrad. Seterusnya, NATO akan membalas serangan tersebut. Serangan taktikal senjata nuklear akan semakin banyak dilancarkan oleh kedua-dua pihak, iaitu 300 peledak nuklear dari pihak Rusia ke arah pangkalan tentera NATO di seluruh Eropah dan dibalas sebanyak 180 peledak nuklear dari NATO ke arah Rusia. Apabila kawasan NATO di Eropah dihancurkan, 600 peledak nuklear akan dilancarkan pula dari Amerika Syarikat serta pelancar peluru berpandu kapal selam di pelbagai lokasi mensasarkan Rusia. Bagi memastikan musuh terus lumpuh dan tidak mampu pulih, Rusia dan Amerika Syarikat masing-masing akan menyasarkan 30 bandar paling sibuk dan pusat ekonomi musuh dengan 5 hingga 10 peledak nuklear bergantung kepada populasi kawasan tersebut. Akhirnya, perang nuklear ini akan mengakibatkan semua manusia dan hidupan bumi diambang kehancuran. Penggunaan senjata nuklear juga akan berubah bagi konflik di masa hadapan seperti antara China dan Amerika Syarikat, India dan Pakistan serta situasi di Timur Tengah. Kesimpulannya, sememangnya perang Rusia-Ukraine yang bermula dengan penaklukan adalah melanggar undang-undang antarabangsa. Akan tetapi, Pakatan NATO yang meluaskan pengaruh kekuatan dengan disokong oleh Amerika Syarikat jelas mencabar Rusia dan bertambah rumit sehingga membangkitkan isu senjata nuklear. Secara moral, Rusia perlu bertanggungjawab ke atas tindakannya yang menyebabkan kesengsaraan rakyat yang tidak bersalah. Akan tetapi dalam dunia hari ini, apa yang berlaku adalah bukan disebabkan oleh satu pihak sahaja. Alaska adalah salah satu daripada 50 buah negeri di Amerika Syarikat. Namun sebenarnya suatu ketika dahulu, Alaska merupakan tanah jajahan milik Rusia. Tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, Alaska telah dijual kepada Amerika Syarikat. Pembelian Alaska pada tahun 1867 menandakan berakhirnya usaha Rusia untuk memperluaskan perdagangan dan pendapatan mereka ke pantai Pasifik Amerika Utara. Pembelian ini juga sekaligus menjadi langkah penting dalam menaikkan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar di rantau Asia Pasifik. Pembelian ini juga telah menyebabkan Amerika Syarikat
berjaya meraih keuntungan lebih 100 kali ganda daripada jumlah pembelian Alaska, iaitu 7.2 juta US dollar melalui hasil pelumbungan emas dan sumber aslinya. Persoalan yang timbul oleh ramai pihak ialah kenapa Rusia menjual Alaska yang mempunyai banyak sumber semula jadi ini. Sehinggakan ada yang terfikir bahawa Amerika Syarikat telah mencuri Alaska daripada pihak Rusia atau menyewanya tetapi tidak mengembalikannya. Namun dengan berbagai-bagai andaian yang ada, kedua-dua pihak ini sebenarnya mempunyai sebab yang kukuh ketika menandatangani secara rasminya perjanjian Alaska. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apakah sebabnya Rusia menjual Alaska. Teruskan menonton. Pendudukan pihak Rusia di Alaska bermula apabila Gregory Ivanovich Shelikhov bersama syarikatnya Shelikhov Goligov Company tiba di Pulau Kodiak pada tahun 1784. Syarikatnya menjalankan perniagaan penjualan kulit binatang. Menjelang 1788, penempatan tetap orang Rusia yang dibina sudah mula berkembang di serata Alaska. Pada abad ke-19, Rusia Alaska merupakan induk kepada perhubungan antarabangsa. Ibu kotanya mempunyai pelbagai pedagang yang menjual fabrik-fabrik Cina dan teh. Ais juga berada dalam senarai perdagangan tersebut, sejenis sumber yang diperlukan Selatan Amerika Syarikat sebelum penciptaan peti ais. Kapal dan kilang telah dibina dan sumber arang pula dilombongkan. Pedagang-pedagang Rusia juga dibawa ke Alaska demi industri kulit memberang laut daripada puak-puak asli Alaska dan gading anjing laut yang mempunyai sama nilai dengan gading gajah. Perdagangan pula kebanyakannya dibuat oleh syarikat Russo-Amerika RAC yang merupakan usaha asas penjelajah pelanjah Alaska yang terdiri daripada usahawan-usahawan Rusia, penjelajah dan peniaga. Syarikat inilah yang menguasai pelombongan dan sumber alam Alaska. RAC mampu mendaftarkan perjanjian-perjanjian perdagangan bersama negara-negara lain dan mereka juga mempunyai bendera dan mata wang tersendiri. Penguasa penempatan Rusia merupakan seorang pedagang yang bernama Alexander Baranov. Di bawah Alexander Baranov, RAC telah meraih perkembangan keuntungan melebihi 1000%. Dan apabila Baranov meletakkan jawatan atas faktor usia, beliau digantikan dengan seorang Lieutenant Captain yang menukar struktur pengurusan dari segi pekerja dan pemilik saham antara orang-orang tentera. Atas usaha mereka inilah yang membawa kepada keruntuhan RAC. Sebab penjualan Alaska. Walaupun Alaska merupakan sebuah kawasan yang luas, pihak Rusia akhirnya bersetuju untuk menjualnya kepada Amerika Syarikat atas beberapa sebab. Kos kewangan dan bantuan logistik ke atas Antartika menjadikannya satu liability ke atas Rusia. Kerajaan Rusia yang berpangkalan di Saint Petersburg kekurangan sumber kewangan untuk menyokong penempatan utama di Alaska atau menyediakan pasukan ketenteraan di sepanjang pantai Pasifik di Amerika Utara. Tambahan pula, peneroka tetap Rusia di Alaska pula tidak pernah melebihi 400 orang. Malah kekalahan dalam Perang Crimea yang berlangsung dari tahun 1853 hingga 1856 juga menjadi punca yang mengurangkan minat Rusia di rantau ini. Rusia ketika itu sedang bergelut dengan hutang selepas perang dan penjualan Alaska ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan hutang yang mereka hadapi. Selain itu, walaupun pihak Rusia mempunyai hubungan yang baik dengan etnik elit di sana, pendudukan mereka ke atas Alaska ditentang oleh etnik Tlingit sehingga berlaku banyak konflik dan serangan ke atas pihak Rusia. Fokus kerajaan Rusia pada ketika itu adalah penguasaan ke atas negara-negara Asia dan ini menguatkan lagi alasan kenapa mereka perlu melepaskan dan menjual pemilikan ke atas Alaska kepada Amerika Syarikat. Antara sebab lain yang menyebabkan penjualan ini adalah kesukaran untuk tinggal di sana, kekurangan sumber semula jadi dan mereka juga takut ia akan dijajah dan dirampas dengan mudah oleh United Kingdom jika kedua-dua negara ini berperang. Atau dengan kata mudah, pihak Rusia lebih rela menjual Alaska kepada rakan atau sekutu mereka daripada mengambil risiko Alaska diambil secara paksa oleh kuasa yang tidak disenangi, terutamanya Great Britain. Selain itu, menurut ahli sejarah, Rusia juga menyalahkan kewujudan emas sebagai alasannya untuk menjual wilayah tersebut. Walaupun ia kelihatan agak tidak masuk akal untuk menjual wilayah yang mempunyai emas, namun terdapat bukti bahawa pihak Rusia menyedari akan kewujudan sumber itu di Alaska. Walau bagaimanapun, Rusia takut kewujudan emas itu bakal mengulangi tragedi Gold Rush, iaitu pergerakan pesat orang ke kawasan emas yang baru ditemui seperti yang terjadi pada tahun 1849 di California, kerana ia akan menyebabkan Rusia terpaksa menanggung akibat yang mampu menjejaskan kedaulatan mereka. Alaska menjadi milik Amerika Syarikat. Disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, Rusia menawarkan untuk menjual Alaska kepada Amerika Syarikat pada tahun 1859. Pada Disember 1866, iaitu setahun selepas tamatnya perang, Baron Edward selaku Menteri Rusia ke Amerika Syarikat telah diarahkan oleh Maharaja Alexander II untuk membuka rundingan untuk penjualannya.
Baron mendekati William Henry Seward, setiausaha Amerika Syarikat di bawah Presiden Abraham Lincoln dan Andrew Johnson. Baron dan William akhirnya menyelesaikan urus niaga penjualan tanah seluas 1,518,800 km persegi pada harga hanya 7 juta US dolar dengan tambahan 200,000 US dolar sebagai kos pentadbiran untuk pemindahan tersebut. Bayaran tersebut menjadikan harga tanah di Alaska dibeli dengan harga 2 sen US dolar bagi setiap ekar. Perjanjian tersebut juga disahkan oleh Senat Amerika Syarikat dan diisytiharkan oleh Presiden Amerika Syarikat ke-17 Andrew Johnson pada 20 Jun 1867. Alaska secara rasminya menjadi milik Amerika Syarikat dan diserahkan dalam satu majlis di Sitka, Alaska pada 18 Oktober 1867. Walau bagaimanapun, selepas 3 dekad selepas pembelian tersebut, Amerika Syarikat nampaknya tidak memberikan perhatian kepada Alaska, sehinggakan ada yang menganggap perjanjian pembelian itu sebagai kebodohan Seward. Alaska kekal berada di bawah kawalan tentera Amerika Syarikat sehingga Jun 1877 dan selepas itu ia ditadbir secara ringkas oleh Jabatan Perbendaharaan dan kemudian oleh pelbagai pihak berkuasa tentera. Kebanyakan rakyat Rusia yang telah menduduki wilayah itu bukanlah penduduk tetap dan telah kembali ke Rusia selepas Alaska dijual kepada Amerika Syarikat. Manakala bagi mereka yang kekal pula diberikan pilihan untuk memohon kewarganegaraan Amerika Syarikat dalam tempoh 3 tahun, tetapi kebanyakannya memilih untuk pergi. Akhirnya pada tahun 1884, sebuah jawatan kuasa kerajaan ditubuhkan untuk mentadbir Alaska setelah kawasan tersebut diiktiraf sebagai sebuah daerah. Pada 3 Januari 1959, Alaska akhirnya diangkat dan diiktiraf sebagai sebuah negeri yang ke-49 dalam Kesatuan Negara Amerika Syarikat. Dari segi geografi, Alaska merupakan negeri yang terbesar di Amerika Syarikat. Dalam pada itu, pembelian ini juga telah menamatkan kehadiran Rusia di Amerika Utara dan memastikan akses Amerika Syarikat ke Utara Pasifik. Kesimpulannya, pembelian Alaska oleh Amerika Syarikat sebenarnya memberikan kelebihan dan keuntungan kepada negara itu. Kajian-kajian terkini mendapati bahawa Alaska sebenarnya kaya dengan sumber-sumber asli seperti kayu, emas, tembaga dan minyak. Malah ada pihak yang berpendapat bahawa sumber-sumber ini mampu memberi pelanggan produk negara kasar sebanyak 40 bilion US dolar atau lebih. Walau bagaimanapun, ada juga pihak yang berpendapat bahawa keluasan Alaska yang terlampau luas menyukarkan penguasaan penuh ke atasnya selain meningkatkan kos logistik. Rusofobia atau sentimen anti-Rusia semakin melonjak naik sejak pencerobohan negara itu ke atas Ukraine yang dikatakan dilakukan atas dasar membela serta melindungi kumpulan pro-Rusia di Donbas. Tindakan Rusia itu telah menerima pelbagai kecaman hebat dari pelbagai negara selain menarik perhatian daripada seluruh dunia. Hampir sama dengan fenomena Islamofobia, Rusofobia merujuk kepada perspektif negatif yang sama juga ditaburkan ke atas pihak Rusia. Propaganda Rusofobia yang dikatakan bertujuan untuk memburukkan nama Rusia ini telah bermula sejak sekian lama lagi. Pelbagai naratif direka dan diwujudkan oleh media pro-Barat bagi mengundang perspektif negatif kepada negara itu. Perasaan anti-Rusia atau rasa takut terhadap Rusia dan rakyatnya telah membawa implikasi yang signifikan dalam pelbagai urusan global. The Moscow Times melaporkan bahawa pengubal undang-undang Rusia dalam proses merangka sebuah undang-undang yang akan menghukum kata-kata atau tindakan bersifat anti-Rusia yang dianggap sebagai Rusofobia dengan hukuman penjara sehingga 5 tahun. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apakah itu Rusofobia dan bagaimana Rusofobia menjadi semakin berkembang di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Eropah. Teruskan menonton. Rusofobia atau fobia terhadap Rusia adalah fenomena yang semakin berleluasa dalam masyarakat global. Fobia ini merujuk kepada ketakutan atau sikap benci terhadap segala perkara yang berkaitan dengan Rusia, termasuk budaya, dasar maupun rakyatnya. Ia juga sering dikaitkan dengan anti-Soviet. Dari segi sejarah, Rusofobia telah merangkumi penganiayaan dan diskriminasi yang dilakukan kerajaan dan akar umbi serta propaganda yang mengandungi sentimen anti-Rusia. Manakala di Eropah pula, Rusofobia merujuk kepada pelbagai ketakutan termasuk ketakutan penaklukan Rusia ke atas Eropah. Sentimen anti-Rusia yang sedia ada di Jerman dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi layanan penduduk Rusia di bawah pendudukan Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Perkembangan Rusofobia ini juga dipercayai berkait rapat dengan perebutan kuasa tunggal paling kuat di dunia. Naratif buruk berkenaan Rusia dijadikan bahan untuk menambah kebencian dunia sekaligus menyekat negara itu daripada menjadi kuasa besar dunia. Walaupun menjadi isu kontroversi, peningkatan kesedaran mengenai Rusofobia adalah penting bagi kita untuk memahami kesannya terhadap hubungan antarabangsa dan persepsi negatif yang mungkin timbul.
Menurut seorang profesor sejarah di Universiti Yale, istilah Rusofobia yang digunakan Rusia adalah percubaan untuk mewajarkan jenayah perang Rusia ke atas Ukraine. Malah dalam satu kajian dan undian yang dilakukan oleh salah sebuah agensi barat membuktikan bahawa sentimen anti-Rusia kini semakin berkembang di seluruh dunia. Kajian tersebut menunjukkan sekitar 73% Rusofobia dilaporkan berlaku di Kosovo, sekitar 57% dilaporkan di Norway, 62% di Finland, 42% di Republik Czech dan 80% Rusofobia dilaporkan di Amerika Syarikat. Dari segi sejarah, Rusofobia sebenarnya telah bermula pada zaman Empayar Rusia, di mana kekuasaan Rusia yang semakin berkembang telah menjadi ancaman kepada kuasa-kuasa lain di Eropah. Pada abad ke-19, terutamanya semasa Perang Dingin, ketakutan terhadap komunisme dan pengaruh Rusia semakin meningkat. Stereotip negatif dan persepsi buruk tentang Rusia, termasuk pandangan bahawa mereka adalah musuh dan ancaman geopolitik, menjadi semakin teruk. Ketakutan ini meluas hingga ke zaman moden dan terus mempengaruhi hubungan Rusia dengan negara-negara barat. Peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti Perang Dunia Kedua, Perang Dingin dan kejadian-kejadian geopolitik seperti tragedi di Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 telah menyumbang kepada pembentukan dan pengekalan Rusofobia. Selain itu, media dan propaganda politik juga turut memainkan peranan dalam memperkukuhkan stereotip negatif terhadap Rusia. Rang Undang-Undang Rusofobia. Dalam berhadapan dengan sentimen anti-Rusia yang semakin membara, pengubal undang-undang Rusia sedang merangka undang-undang yang akan menghukum perkataan dan tindakan anti-Rusia dengan hukuman penjara sehingga 5 tahun. Rang undang-undang itu dijangka akan meminda kanun jenayah Rusia dengan menambah klausul mengenai Rusofobia kepada artikel yang menjenayahkan seruan awam untuk ekstremisme dan melanggar hak sama rata. Pentadbiran Presiden secara konseptual menyokong hukuman penjara untuk kesalahan berkait Rusofobia. Keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ pada Mac untuk mengeluarkan waran tangkap bagi jenayah perang terhadap Presiden Vladimir Putin berada di bawah undang-undang baru. Rang undang-undang Rusofobia ini juga akan menyasarkan kenyataan oleh orang-orang yang didaftarkan sebagai ejen asing Rusia yang secara terbuka menyokong Ukraine yang diceroboh Rusia pada awal 2022. Laporan itu juga menyatakan bahawa rang undang-undang Rusofobia yang sedang dirangka itu tepat pada masanya dan akan digunakan terutamanya untuk menghukum pencabulan hak warga Rusia di luar negara. Tindakan Rusia menghalang Rusofobia. Sebagai tindakan balas terhadap apa yang dilakukan oleh negara luar kepada Rusia, Mahkamah Rusia pada Mac 2022 telah menyekat Facebook dan Instagram kerana dianggap melampau dan ia juga adalah sebagai sebahagian daripada usaha untuk membantras media sosial semasa konflik di Ukraine. Ini berikutan pihak berkuasa Rusia menuduh gergasi teknologi Amerika Syarikat, Meta yang merupakan syarikat induk Facebook, Instagram dan WhatsApp bertolak ansur dengan Rusofobia sejak Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraine pada 24 Februari tahun lalu. Sebuah mahkamah daerah di Moskow bersetuju dengan permintaan daripada pihak penakwa supaya kedua-dua pentas media sosial itu disekat kerana menjalankan aktiviti ekstremis. Bukan itu sahaja, bagi menyekat Rusofobia, kerajaan Rusia juga menyekat akses ke laman sesawang berita utama BBC dan Kementerian Luar Moskow memberi amaran akan ada lebih banyak tindakan balas terhadap media. Pada Mei 2022 pula, kerajaan Rusia menyenaraikan 963 individu terkemuka dari Amerika Syarikat termasuk Presiden Joe Biden, pengasas Facebook Mark Zuckerberg dan pelakon Hollywood Morgan Freeman yang dilarang memasuki negara itu. Ia sebagai tindakan balas terhadap tindakan serupa oleh Washington sejak serangan Rusia di Ukraine. Mereka yang dinamakan dalam senarai di laman web Kementerian Luar Rusia juga termasuk pegawai kerajaan Amerika Syarikat, pengubal undang-undang dan tokoh terkemuka lain. Menurut kenyataan Kementerian Luar Rusia, sekatan balas yang dilakukan Rusia adalah perlu dan bertujuan untuk mengekang Amerika Syarikat yang cuba mengenakan perintah dunia neokolonial di seluruh planet ini untuk menukar kedudukannya dan mengiktiraf realiti geopolitik baru. Kesan Rusofobia. Sentimen Rusofobia atau anti-Rusia telah meningkat naik sejak bermulanya krisis antara Rusia dan Ukraine. Rusofobia sebenarnya meninggalkan kesan yang sangat besar terhadap rakyat Rusia, khususnya mereka yang berhijrah keluar dari negara itu apabila mereka telah dijadikan sasaran gangguan dan kecaman sejak berlakunya pencerobohan. Sebagai contoh yang berlaku di Amerika Syarikat, walaupun individu itu berketurunan Rusia atau hanya mempunyai hubungan dengan negara itu, mereka juga berhadapan dengan pelbagai ancaman. Sejak Rusia menyerang Ukraine, terdapat penolakan yang besar terhadap semua perkara berkaitan Rusia seperti vodka yang berasal daripada Rusia juga turut dijadikan mangsa dengan penunjuk perasaan bertindak membuang vodka ke dalam longkang
dan Gubernur Amerika Syarikat meminta agar ia dihentikan penjualan di negara tersebut. Bukan itu sahaja, pemuzik dan penari Rusia juga telah dilarang dari membuat persembahan, filem dan pengarah Rusia digugurkan dan pelbagai lagi tindakan Rusofobia yang berlaku. Walaupun boikot yang dilakukan ini kelihatan simbolik, tetapi ia sebenarnya merupakan satu bentuk diskriminasi sebenar yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh banyak pihak, khususnya di Eropah terhadap warga Rusia, dianggap sebagai diskriminasi. Persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat Rusia yang berdepan dengan diskriminasi daripada Rusofobia ini ialah, adakah semua rakyat Rusia bertanggungjawab terhadap tindakan perang yang dilakukan oleh pemimpin negara itu? Dan bagaimana pula dengan nasib rakyat Rusia di Ukraine, imigran Rusia dan mereka yang meninggalkan Kesatuan Soviet demi untuk mencari kehidupan yang lebih baik? Hanya kerana asal-usul mereka datang dari Rusia, tidak bermakna mereka menyokong setiap apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan Rusia. Kesimpulannya, perkembangan Rusofobia yang semakin meluas di seluruh dunia ini menunjukkan satu trend yang membahayakan, merisaukan dan akan memberi impak negatif kepada seluruh masyarakat dunia. Perkara ini dipercayai berkait rapat dengan naratif yang dibawa oleh media pro-Barat telah menyebabkan pengaruh sentimen anti-Rusia atau Rusofobia semakin meningkat, khususnya di negara Eropah. Rusofobia adalah fenomena yang kompleks yang mempengaruhi persepsi dan hubungan antarabangsa. Rusia telah dikritik sebagai hipokrit kerana tidak mengutuk tindak balas Hamas pada 7 Oktober yang lalu, manakala Amerika Syarikat bersama negara barat yang lain pantas menyuarakan sokongan teguh dan bersimpati dengan rakyat Israel. Konflik ini bukan lagi perang Israel melawan Hamas, tetapi tindakan Israel yang bacul dengan menjatuhkan ratusan bom ke atas penduduk Gaza, malah hospital yang dipenuhi kanak-kanak juga menjadi sasaran. Israel pula mahu merubah pandangan dunia terhadap tindakan mereka dengan mendesak pemimpin dunia memberi sokongan dengan alasan mempertahankan rakyat mereka. Hamas adalah singkatan bagi Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perjuangan Islam yang ditubuhkan oleh Sheikh Ahmad Yassin pada Disember 1987 berikutan intifada pertama di Palestin. Semasa pentadbiran Presiden Trump, satu resolusi PBB dicadangkan pada tahun 2018 supaya Hamas dimasukkan dalam kumpulan pengganas yang perlu disekat, tetapi hanya mendapat satu undian, iaitu daripada Amerika Syarikat, kerana sememangnya kumpulan ini hanya berjuang bagi mempertahankan Gaza dari Zionis. Setakat ini, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB gagal mendapat kata putus bagi mendesak gencatan senjata serta mewujudkan koridor bantuan kemanusiaan setelah Amerika Syarikat menggunakan kuasa undi veto tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Rusia juga telah mendesak bantuan kemanusiaan tanpa halangan ke semenanjung Gaza dibuat dengan segera, memandangkan situasi semakin buruk disebabkan tiada bekalan asas yang dikawal sepenuhnya oleh Israel. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat pendirian Rusia dalam konflik Palestin-Israel. Teruskan menonton. Setelah konflik bermula pada 7 Oktober 2023, Presiden Putin tidak menghubungi Perdana Menteri Netanyahu sebagai tanda bersimpati dan Rusia adalah merupakan negara kuasa besar yang selalu menjaga hubungan diplomatiknya dengan menghantar mesej simpati kepada pemimpin-pemimpin negara yang sedang dilanda kesulitan atau bencana. Pendirian formal Rusia dalam konflik Palestin-Israel sejak dari ianya tercetus adalah bahawa Palestin mempunyai hak menjadi sebuah negara berdaulat dan mahukan dua negara berbeza bangsa berjiran yang mana boleh hidup dengan aman. Semasa Perang Dingin, Moskow adalah penyokong kuat perjuangan Palestin dengan memberi sokongan politik, ekonomi dan persenjataan. Kesatuan Soviet memberi subsidi kepada Palestin serta turut memberi latihan ketenteraan. Hubungan itu telah merosot selepas Kesatuan Soviet dibubarkan dan selepas itu Presiden Putin telah mengambil usaha memulihkan hubungan tersebut dengan beberapa kali menerima kunjungan Perdana Menteri Palestin Mahmud Abbas. Selain itu, Rusia juga berhubung dengan pemimpin Ismail Haniyeh dan pernah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov pada September 2022. Kali ini, Presiden Putin memberi kenyataan bahawa keganasan yang tercetus antara Israel dan Palestin adalah disebabkan kegagalan polisi negara Amerika Syarikat di Timur Tengah yang berterusan mengabaikan hak rakyat Palestin. Amerika Syarikat yang kononnya penyokong kedamaian telah memonopoli usaha antarabangsa bagi usaha keamanan dan bersifat berat sebelah. Selepas 7 Oktober, Amerika Syarikat telah mendesak semua ahli Majlis Keselamatan PBB untuk mengutuk Hamas, akan tetapi diplomat dari Rusia menyatakan fokus lebih utama ketika ini adalah untuk menghentikan perang.
Apa yang perlu dilakukan sejak awal ialah PBB sepatutnya membuat resolusi mengiktiraf kedaulatan negara Palestin dengan sempadan yang jelas. Aktiviti perluasan kawasan secara haram oleh Israel telah memburukkan lagi konflik di Palestin, dan ianya bukan lagi konflik jika hanya sebelah pihak yang memegang senjata, tetapi kempen ketenteraan yang berterusan oleh Israel terhadap rakyat awam. Pada hari ke-11 serangan bertubi-tubi dari Israel ke atas Gaza, Israel menjatuhkan bom ke atas sebuah hospital dengan membunuh lebih 500 nyawa, dan Rusia telah mendesak supaya mesyuarat tergembar Majlis Keselamatan PBB dilakukan. Tindakan Israel sememangnya sudah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata kerana ia adalah jenayah kemanusiaan secara terang-terangan dengan melanggar kesemua undang-undang yang ada di dunia. Pihak pentadbiran Rusia di Kremlin juga berhubung dengan kedua-dua pihak untuk menjadi orang tengah dalam proses menyelesaikan ketegangan dan supaya orang awam tidak menjadi mangsa lagi. Rusia juga telah menghantar 27 tan bekalan makanan ke Gaza melalui Mesir, walau bagaimanapun setakat ini bantuan dari luar sukar untuk masuk. Hubungan Rusia-Israel. Beberapa tahun sebelum tercetusnya perang Ukraine-Rusia, hubungan antara Rusia dan Israel adalah rapat. Dalam masa yang sama, Putin tidak meninggalkan sokongan terhadap perjuangan Palestin. Israel pula mempunyai pendirian seimbang dengan memberi sokongan kepada Ukraine semasa perang, tetapi tidak membekalkan sebarang senjata kerana tidak mahu menjejaskan hubungan dengan Rusia. Terdapat lebih 1 juta penduduk Yahudi dari Rusia dan bekas Kesatuan Soviet yang berpindah ke Israel, menyebabkan hubungan Israel dengan Rusia tidak putus. Walaupun Israel dan sekutu Rusia iaitu Iran sering bertempur, saluran untuk perbincangan antara Rusia dan Israel dilihat sentiasa terbuka. Israel juga tidak menyertai pihak Barat dalam mengenakan sekatan ekonomi terhadap Rusia. Oleh itu, Kiev telah menuduh Israel tidak peka dengan kesengsaraan golongan Yahudi Ukraine. Akan tetapi ketika ini, situasi sudah berubah dengan Moskow juga bergantung kepada Iran dalam mendapatkan senjata seperti drone kamikaze Shahid yang digunakan untuk menyerang Ukraine. Kedudukan Rusia selepas serangan Israel. Rusia sentiasa memerhati secara dekat situasi di Gaza, terutamanya sekiranya konflik tercetus melibatkan pertempuran antara Israel dengan negara lain termasuk Iran, Iraq, Lebanon dan Syria. Jika perang semakin merebak, Rusia perlu memilih pihak yang akan memberi kelebihan kepada pengaruh kuasanya dan memikirkan kemusnahan aset-aset ketenteraannya. Sejak 7 Oktober, Rusia telah menghubungi Turki, Mesir, Lebanon dan Iraq untuk membincangkan tentang krisis yang berlaku, usaha gencatan senjata dan laluan selamat untuk pelarian perang. Rusia mahu dilihat mengambil pendekatan berbeza daripada kuasa barat dan mahu mempraktikkan soft power di Timur Tengah, menjadi orang tengah dan dipercayai sebagai sebuah kuasa yang mampu menyelesaikan konflik di Palestin. Kesan dari pertempuran ini terhadap keseimbangan kepentingan Rusia ia masih jauh untuk dinilai kerana bagaimana perang ini akan berakhir sukar dijangka. Akan tetapi, ketika ini, Rusia mendapat kelebihan dengan beralihnya tumpuan dunia daripada perang di Ukraine kepada pertempuran di Gaza. Tindakan melampau Israel sepanjang perang di Gaza menyebabkan masyarakat dunia menumpukan perhatian untuk mengutuk Israel dan sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dan negara-negara barat juga telah mengalihkan bantuan kewangan dan senjata kepada Israel yang akan memberi kesan kepada Ukraine. Negara pengeluar minyak seperti Rusia turut mendapat manfaat dari kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga telah meningkat sebanyak 4% setelah pertempuran ini bermula. Rusia telah bergantung lebih banyak kepada ekspor minyak setelah dikenakan sekatan antarabangsa. Kesimpulannya, pembantaian terhadap rakyat Palestin oleh Zionis Israel bukanlah baru terjadi sejak 2 minggu yang lepas, akan tetapi sudah berdekad lamanya. Apa yang pasti, keganasan tidak berhenti dengan rakyat Palestin, termasuklah kanak-kanak, menjadi mangsa oleh rejim Zionis yang tidak layak dipanggil manusia. Ia seakan-akan undang-undang dunia sudah berubah, iaitu jika penindasan sudah lama terjadi, lama-kelamaan ia akan diterima, lebih-lebih lagi dengan sokongan pihak Barat ke atas kejahatan yang berlaku. Apa yang kini berlaku di Gaza dan negara Palestin perlu ditentang dan disuarakan dengan apa cara yang termampu. Perkara ini bukanlah hanya isu agama, akan tetapi jelas membabitkan isu kemanusiaan melibatkan pembunuhan beramai-ramai berjuta penduduk Gaza yang dihujani bom tanpa henti oleh Israel tanpa ada satu tempat lagi yang selamat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.